Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna warzuqna lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ni kita dipertemukan malam ke-26 Ramadan pada malam ini. Moga-moga semuanya dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Agak sekian lama lah saya pun tak bertandang ke surau ni dan kita pun dah lalui tempoh PKP kan 2 tahun sudah. Dan tahun ni alhamdulillah diizinkan Allah untuk kita kembali mengimarahkan program-program kita dan juga solat berjamaah kembali, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila menjelang saja pusingan akhir di bulan Ramadan, kebiasaan akan wujud satu suasana yang kita pun sedia maklum. Tahun-tahun sebelum ni, sama ada sebelum Covid dulu pun, kita nampak suasana ni akan kelihatan mula berlaku. Suasana apa? Iaitu setengah di kalangan kita atau segelintir di kalangan kita, semangat dia terhadap Ramadan tu makin lama makin perlahan. Dia makin mengundur dan berundur. Maka akhirnya kita akan lihat di kebanyakan musalla, masjid maupun surau, ada setengahnya soft-soft tu dah makin maju ke depan. Orang dah makin suam-suam dah semangat dia. Dia tak sama seperti awal-awal dulu. Awal-awal Ramadan dulu, esoknya puasa, malam ni pertama tarawih tu, malam pertama tarawih. Saya ingat mana-mana tempat pun samalah fenomena dia. Memang penuh, memang ramai dengan jemaah. Sampai ada surau kadang kita pergi tu, dalam ruang dewan solat ni tak muat, tak cukup, dia kena melimpah sampai keluar tu. Kalau setengah surau kan kat luar tu, tempat tu dia khaskan kasut. Bukannya kasut orang. Tempat tu sepatutnya kasut, kata orang. Penuh, ramai sangat. Jadi kalau kat luar tu sampai bukan setakat jemaah ramai di luar tu, sampai ada yang salah kiblat pun ada. Dah jauh sangat dah. Salah kiblat lah. Dia dah mana dah pergi dah. Ramai sangat. Sampai pengerusi surau pun pening. Kita kalau gaya macam ni kena renovate surau kita ni, kena peluah lagi. Jadi ada setengah jemaah kata, tak payah lagi lah, relax dulu. Ni baru malam pertama, minggu pertama ni kita relax dulu. Tengok nanti masuk minggu kedua, ketiga lepas benda tu, barulah nak fikir, nak tambah tak tambah. Rupa sungguh masuk minggu kedua, 3, 4 lagi lah, sadaqallahul azim, tak ada belaka lah. Tapi kadang kita pun pelik juga, tertanya-tanya, mana pergi jemaah ni semua? Pasal kita ni sekarang ni, kawasan ni pun kira bandar lah kan. Kadang kita ceramah atau di surau ke masjid area bandar ni pun, tengok berkurang juga orang. Tanya dengan tu imam, mana jemaah? Dia kata semua balik kampung dah Ustaz. Awal balik balik awal. Dia tak tahu yang kita pun ceramah juga di kampung-kampung Semenyih, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Ijo. Ini kan banyak kampung. Saya pun ceramah juga di kampung-kampung. Tengok di surau kampung, tak ada juga orang. Kata yang bandar balik kampung. Sekarang ni surau masjid kampung pun kurang juga. Tanya dengan imam kampung, mana jemaah mana? Tak tahu lah Ustaz, balik bandar. Tak pula dah. Balik bandar. Bandar tak ada, kampung tak ada. Sebab tu tuan-tuan jangan terkejut tahu nanti. Bila masuk saja Syawal, akan ada setengah masjid surau, dia akan buat pengumuman dekat papan kenyataan.
mencari orang hilang. Kali terakhir ditemui 30 Ramadan. Jawatan kosong. Jawatannya apa? Makmur. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Semua ayat-ayat sindir tu semua akan keluar nanti tu. Nak menunjuk bahawa pasal apa? Semangat kita ni dia ada musim. Kalau tak Ramadan, musim Maulud Nabi. Kalau mari musim Yahanana, semua Yahanana belakang. Mana. Sekarang mana? Kuala Lumpur berselawat, stadium berselawat, negeri berselawat. Bukannya orang lagi dah, stadium berselawat. Nah, sekarang mana? Dia ada musim Dan benda ini bukan lagi fenomena yang kita kata pasal apa jadi macam tu. Dah, memang itulah spek kejadian manusia. Dia memang ada ketika dia semangat, ada ketika dia menurun dia punya semangat. Memang itu. Asalkan namanya dia manusia, ulama, mufti ke penceramah ke siapa sekalipun, orang awam, memang kita ni ada musim. Bukan buah saja, orang pun dia ada musim. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, kata Ummu Salamah, Nabi SAW ada dua doa yang menjadi favorite Nabi. Maknanya mana pun, sibuk kelang kabut mana pun, Nabi takkan tinggal dua doa ini. Nabi takkan pernah berenggang dengan dua doa ni. Jadi saya ingat, kalau Nabi pun suka dengan dua doa ni, dengan kita pun sama. Jangan duk tinggal dua doa ini. Apa doa-doa ini? Pertama sekali, doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Sambung. Rati hasanatan wa qina azabannar. Disebut sebagai doa sarwa jagat. Doa makan kiri kanan. Doa hasanah dunia, hasanah akhirat. Dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak. Itulah dia. So doa tu memang Nabi sangat favorite, Nabi sangat suka. Tapi bagi kita, bukan setakat Nabi saja suka, kita pun suka doa itu, Rabbana atina. Pasal kalau tu imam baca berjela panjang sangat doa tu imam, sekali keluar Rabbana atina, kita semua kembali tegak. Segar. Sebab kita tahu Rabbana atina tu dia tanda nak penamat dah doa tu. Jadi kita cadang kat mana-mana tu imam, lepas ni kita kianat sikit makmum kita. Habis Rabbana atina, sambung lagi doa, biar dia menyesal. Biar dia taubat lahum sikit. Rabbana atina satu. Kedua, doa yang menjadi favorite Nabi, kata Ummu Salamah, adalah doa Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tuhanku, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hatiku atas jalan agamamu, wa ala ta'atik, dan atas jalan ketaatan kepadamu Allah Ta'ala. Jadi doa yang kedua ni dia sangat rapat dengan kita. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Maknanya kita ni sebagai manusia, asalkan kita ni ada hati dan perasaan, itulah sifatnya, berbolak-balik. Ada masa perasaan dia macam tu, ada kala perasaan dia macam ni. Dia berubah-ubah. Kita manusia tak sama macam malaikat, tak sama macam Nabi. Sungguh pun para Nabi tu juga manusia, tapi semangat tak sama. Kalau malaikat, disebutkan para ulama, malaikat ni iman dia la yazid la yanqus. Iman para malaikat, dia tak naik, dia tak turun. Iman dia sama saja. Pasal malaikat, dia tak ada aneka ibadah. Malaikat ni yang mana yang diperintahkan itulah. Mencabut nyawa, turun hujan, bawa bencana, itulah kerja dia. Jaga neraka, jaga syurga, menurun wahyu, itulah kerja dia. Tuan-tuan pernah dengar malaikat hantar anak pergi sekolah? Mana ada? Mana tak ada. Jadi nak beritahunya, hantar anak pergi sekolah tu ibadah tak? Tu saya kata, manusia ni dia lain sikit dengan malaikat. Kita ni ada aneka ibadah.
So itu iman kita, ada kala dia naik, ada kala dia turun. Malaikat sama lah. Pasal dah itu yang diperintah, dan itu yang dia buat. Macam kita diperintahkan itu, buat double, triple lagi. Kan amalan-amalan sunat buat lagi. Siangnya puasa, malam qiyam mulai, dahlah qiyam mulai, berjaga sepanjang malam, kan ekstra lagi tu. Itu iman jadi naik itu. Itu malaikat. Kita lain, kita orang awam ni, yazid wa yanqus. Iman ada kala naik, ada kala turun. Saya cakap soal ibadah lah tuan-tuan. Kayuh basikal cukup dah. Berapa banyak basikal sekarang dah bersawang. Masa PKP hari tu pakai kayuh basikal semua. Sekarang jadi tempat sangkut tuala. Betul tak? Mana semangat tu? Bermusim. Yalah ustaz, PKP dah tak boleh gimana, kayuh sekeliling. Yalah, tapi basikal tu, tinggal macam tu. Mana buat tak? Ada nak beritahu perkara. Dia ada semangat, dia ada musim. Betul tak? Dia ada musim. Sebab itu kalau Nabi lain. Para Nabi ini iman mereka yazid la yanqus. Iman para Nabi dia naik dan langsung tak turun-turun. Sebab itu kita tak pernah dengar para Nabi letak jawatan. Tak ada. Dia Nabi ni dia makin diuji, dihentak, dikecam, dia lagi bersemangat. Kalau kita tak ada macam tu, kena hentam sikit, tak ada dah. Left group terus. Jangan kata letak jawatan, left group. Baru kena tegur sikit. Pengerusi kena tegur sikit. Kenapa buat program macam tu? Tak apa. Buat. Yang senang nak buat. Left. Maaf, kalau jenis hati tisu, tak payah jadi pengerusi. Tak payah. Jangan kata pengerusi mana-mana, surau masjid, penceramah pun sama. Penceramah kalau jenis jiwa tu fragile ni apa? Barang mudah pecah. Kalau jenis mudah koyak dengan Israel je koyak. Hashtag Israel koyak kan. Kalau penceramah pun jenis mudah koyak, baik tak payah jadi penceramah. Sungguh kena tegur sikit, bising. Bukannya kata tegur apa-apa, dimaklumkan saja, dah meletik. Dengan ceramah pumpang, mari Tok Bilal, Ustaz, kita kena berhenti azan isyak. Azan isyak. Yalah memanglah azan, tapi nak dapat saya bukannya senang. Ilmu. Azan malam esok boleh azan. Tak apa, saya tutup kitab. Lain kali jumpa lain. Azan yang kali tak apa. Balik, merajuk. Apa je? What the story? Apa ni? Koyak. Cakap orang sabar. Nabi dulu. Habis kau sekarang? Koyak sangat. Bukannya salah pun. 5 minit azan tak boleh. Dia kata azan ni ilmu ni. Dia rasa macam tengah sedap kena potong. Cakap tengah sedap, kena potong. Atau pumpang orang bagi nota, Ustaz ada lagi 5 minit. Paling ketah. 5 minit dia tak payah panggil lain kali. Ceramah kerana ada had masuk. Suka hati saya lah, perempuan nak berhenti pun letih. Dapat ceramah macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebab itu dalam hidup kita memang kena akui, kita sebagai manusia ada semangat naik kadang, semangat kadang menurun. Tapi kita nak sebut, beruntunglah siapa-siapa di kalangan kita ini, baik saya, baik tuan-tuan, yang memang jenis istiqamah punya orang. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, iza maradal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kata Nabi SAW, jika seseorang itu, ini saya bagi penjelasan senang faham hadis dia. Nabi nak bagi tahu kita, ada satu orang, dia ni rajin ulang alik ke masjid surau, solat berjamaah rutin. Dari subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, rutin ulang alik pergi masjid dan surau. Takdir Allah, satu hari jatuh sakit ke kemalangan ke apa saja yang membuatkan dia uzur dan tak mampu datang ke masjid. Kaki sakit, kena balut, kena simen, di mana pergi masjid?
Cukuplah, kena COVID cukup dah. Positif. Kontak rapat mula-mula, bukannya kontak rapat, dia tu rapat terus, memang kena terus. Duduk di rumah, kena kuarantin. Dia boleh datang masjid dah? Tak boleh datang. Dia datang, semua orang lari. Kan? Orang kena COVID kan macam tu, macam zombie, takut habis. Jadi, dia pun duduk di rumah. Dia datang masjid dah? Dia tak datang kan? Sebab dia sakit kan? Nabi kata, meter pahala dia tetap berjalan sama macam dia datang masjid. Allah, besar sungguh ganjaran orang istiqamah ni kan. Walau dia tak datang masjid, tapi kerana sebelum dia sakit tu dia jenis orang yang consistently, always, selalu pergi masjid, surau, solat berjamaah. Tapi kerana sakit, uzur, kemalangan apa tu menyebabkan dia terhalang dari datang, tapi meter pahala macam dia datang ke masjid juga dapat. Duduk diam-diam di rumah. Allah. Lepas tu hari tu masa kita dapat arahan masjid kita ditutup untuk jemaah kecuali AJK kan. Kan ramai mengamuk. Okey. Tak, yang geramnya bila dah buka, ya Allah, mana-mana. Allah, tak dulu Ustaz, let dulu. Kain baju raya dulu, let dulu. Dan kali jangan bising sangat, nanti orang nampak. Orang buat relax-relax dah. Orang iya. Sekali buka muka tak nampak. Marah orang, mana masjid tutup rumah Allah, tutup rumah. Okey. Kalau dia tu memang jenis orang selalu datang rumah Allah dan dia nak pergi, cuma keadaan terhalang untuk dia pergi, maka dia solat di rumah sekalipun dapat tak pahala macam pergi masjid? Dapat, dengan syarat dia memang orang istiqamah ke masjid dan surau solat berjamaah sebelum ini. Bukan takat jatuh sakit saja. Kalau dia bermusafir pun sama. Dia ni orang yang selalu solat berjamaah masjid surau, dapat cucu. Anak dia bersalin, dia dapat cucu lah. Filah, tak tahulah Kuantan mana ibu Kedah, dia duduk sini. Walau dia bermusafir, biasanya kan dia datang solat jemaah maghrib, isyak, subuh kan. Ni dia pergi rumah cucu, dapat tak pahala macam dia datang sini? Dapat juga. Nabi sebut Ausafara, seorang yang bermusafir, meter pahala berjalan. Dahlah dia pergi sana pun dia semayang jemaah juga di sana tu. Sini dia, besar ganjaran orang istiqamah. Banyak ganjaran dia, banyak. Kalau saya nak sebut ni, tapi masa tak izin lah kan. Saya nanti sampai petang pula, lagi 5 minit nanti kan. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik itu dalam hidup istiqamah ini kita akui memang berat. Yang ringan istirahat. Istiqamah dia memang berat sungguh. Dia banyak rintangan, tugaan tu banyak sungguh. Oleh kerana itu, macam mana agaknya supaya kita dapat kekuatan ni, kita dah di penghujung Ramadan ni, agar nanti masuk Syawal, semangat Ramadan diheret bersama masuk ke Syawal. Quran, solat sunat, sedekah, i'tikaf tak dikesampingkan. Diheret semangat Ramadan masuk dalam Syawal. Apa nak dibuat? 3 amalan. 3 ke 4. Tengok mana sempat. Pertama, ni saya share tip-tip dia lah. Ni saya cakap ni untuk diri saya juga sebenarnya ni. Pertama sekali, yang pertama, macam mana untuk kita kekal konsisten istiqamah mudah-mudahan. Pertama sekali adalah apa jua ibadah yang kita buat, jangan keterlaluan sangat. Apa maksud jangan keterlaluan? Maknanya kita buat kadang tu luar daripada kebiasaan kita. Sikit-sikit, okey. Sebab dalam hadis pun Nabi sebut khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Nabi kata sebagus-bagus amalan adalah yang sederhana, tak banyak sangat, tapi maintain, berterusan. Okey, nak kata semayang sunat tu tak banyak, semayang sunat tak banyak sangat dalam sehari,
Tapi always solat sunat duha tak pernah miss. Duduk di rumah, nanti balik kampung, pergi mana pun, singgah R&R, Allahu Akbar, solat duha. Kan? Tapi agak-agak lah pukul 3 petang. Terus semayang apa? Yang tu tanda-tanda awal masuk air. Kena suruh dia pergi suruh teh. Kau ni tak reti baca matahari ke apa? Pukul 3 petang semayang, itu okey lagi. Ada yang lagi teruk, kita nampak dia pas main sunat, pas main sunat. Orang lain semayang juga ba'diyah isyak. Dia pas bangun. Orang tanya dia, kau semayang apa ni? Di bulan Syawal ni, orang tanya semayang apa ni? Qadha tarawih. Sebab hari tu masa Ramadan, banyak malam saya miss duk cari samprit, duk cari tak nenah. Jadi tak sempat. Jadi qadha tarawih. Ini pun spesies sama macam yang duha pukul 3 petang tadi. Spesies dia sama saja. Ya Allah. Maksud saya, jangan keterlaluan sangat dalam ibadah ni. Maksudnya apa? Dikhawatiri kalau terlalu melampau sangat ibadah ini, ditakuti, dikhawatiri sampai satu keadaan timbul perasaan dalam hati jenuh, boring dan tak nak buat dah. Tak nak buat, dia rasa berat. Dia rasa macam tu. Sebab itu jangan over sangat. Sebab apa saya cerita ni? Di zaman Nabi SAW dulu, ada satu orang sahabat baginda Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amru ini terkenal sebagai satu orang yang pada waktu tu dia baru nikah, baru kahwin, pengantin baru. Jadi maklumlah pengantin baru kan, mungkin majlis surau pun biasanya dia jarang-jarang honeymoon, kamera highlight, Langkawi, snorkeling, berjalan-jalan. Tapi berbeza dengan Abdullah bin Amru ni. Kenapa? Fakana la ya'tiha, kana yashghaluhu shaum was-salat. Dia ni sibuk sungguh dengan ibadah. Tak sentuh pun bini dia yang baru dinikahi, yang baru dikahwininya itu. Dia sibuk sungguh dengan puasa dan semayang. Puasa dan semayang. Siang sibuk puasa, malam sibuk semayang sunat. Habis bila nak guling-guling, golek-golek atas katil, nak pikat-pikat line tu bila? Nak manja-manja, garu-garu, sarang lapa-lapa, cakar harimau, bila naknya? Tak ada. Jadi disebabkan dia ni terlalu semangat sangat dalam ibadat, sampai isteri pun tak sentuh lagi. Dahsyat. Sampai zakara zalika ilan Nabi, sampailah berita kelakuan dia itu ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun panggil dia, Nabi pun counselling. Nabi bagi counselling kat dia. Dia ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, sahabat Nabi Abdullah bin Amru ini, tuan-tuan tahu tak tahap ibadat dia tahap macam mana? Dia punya puasa hari-hari. Hari-hari dia puasa. Bukan Isnin Khamis, bukan hari Arafah, bukan hari Ashura saja. Hari-hari adalah hari puasa. Hari-hari. Ya Allah, Ramadan telah lah. Ni yang selain Ramadan ni, hari-hari puasa. Sampai Nabi pun pesan kat dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumi kulli syahrin salasati ayyam. Boleh tak? Dalam sebulan kau puasa 3 hari dah lah. Dalam sebulan 3 hari cukup. 3 hari cukup puasa, boleh? 13, 14, 15 hari bulan di setiap bulan. 3 hari cukup. Oh, dia dengar-dengar Nabi kata 3 hari dalam sebulan. Dia kata, inni utiqu aksaru min zalika. Ya Rasul, saya boleh buat lebih daripada tu ya Rasul. Tak? Oh, macam jatuh banyak sangat tu daripada hari-hari, daripada 30 hari. Jadi 3 hari. Betul tak boleh ya Rasul. Macam kejutan.
macam terkejut sangat. Oh, tiga. Oh, tak boleh. Tak boleh ya Rasul, tak boleh. Saya tak boleh macam tu. Saya boleh. Banyak lagi saya boleh buat. Oh, saya smart puasa boleh banyak. Lalu Nabi SAW pun pesan macam inilah. Fokus semangat sangat. Gini, sumu yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, berbuka sehari. Janganlah hari-hari. Sehari puasa, sehari tak puasa. Dan begitulah seterusnya. Boleh? Barulah dia macam kira. Tapi macam tak puas lagi rasa. Ada hari tak puasa. Itu baru puasa. Tuan-tuan tahu sahabat Nabi ni punya semangat baca Quran macam mana? Hari-hari khatam Quran. Jadi kalau setakat kita baru sekali khatam dalam Ramadan ni, tak payah sembang. Jumpa kawan tanya, korang dah khatam belum? Belum, lambat. Kita orang 17 Ramadan siap khatam, ke plekat berat siap dapat. Orang lambat ni sahabat Nabi ni. Hari-hari khatam Quran. Quran tu dia bila khatam hari-hari. Nabi pun cadanglah kat dia. Nabi kata kat dia, iqra'ul Quran fi kulli syahrin iqra'u fi 15. Boleh tak dalam sebulan 2 kali khatam? 2 minggu sekali khatam. Janganlah hari-hari. Tuan-tuan bayanglah, yang cadang minta kurang tu Nabi. Bukannya ustaz penceramah mana-mana. Nabi, patutnya seorang Nabi kan, dia bagi galak. Oh bagus, hari-hari khatam. Patutnya bukan hari-hari, pagi sekali khatam, petang khatam, malam khatam. Ya, Nabi juga manusia. Nabi juga memahami jiwa insan. Ada masa rehat, ada masa penat, ada masa nak gurau, ada masa nak pergi jalan-jalan, shopping, jalan Tuku Abdul Rahman, Sogo, mau cari diskaun. Kan? Itu Nabi, dia faham. Dia terkurang sikit. Yang hari-hari khatam 2 minggu sekali. Dia kata, ya Rasul, tak boleh. Saya boleh buat lebih daripada tu. Macam inilah Nabi kata, seminggu sekali khatam boleh. Seminggu sekali khatam pun tak boleh. Banyak sangat, jauh sangat tu, tak boleh. Nak lagi. Macam inilah Nabi kata, 3 hari sekali khatam boleh. 3 hari sekali khatam ya. Sehari 10 juzuk, esok 10 juzuk, lusa 10 juzuk khatam. Boleh? Barulah dia okey. Tapi Nabi SAW sebut di hujung hadis, ini yang Nabi punya pesanan bagi saya lah. Sentak tu Nabi cakap macam ni, sentak tu Nabi cakap. Apa Nabi pesan? Nabi kata, inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatratun, faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha. Nabi kata, di setiap amal-amal ibadat yang kita buat ni, dia akan ada musim semangat. Dia akan ada musim-musim semangat dia. Memang akan ada musim semangat dia. Tapi ingat, di saat kemuncak semangat tu nanti, dia akan ada fatratun, futur. Fatratun ni maknanya dia berhenti, atau kata para ulama, berhenti setelah terlalu laju. Faham tak? Dia tarik handbrake terus. Tuan-tuan bayanglah bawa kereta yang pakai auto gear, tengah P. Faham tak? Kau bengok belakang lagi ni, tak faham huruf nak kan P terus terpacak tayar. Ramadan, siang, malam, tengah malam, masuk Syawal, stop. Tarik handbrake. Quran tak ada, sembahyang sunat tak ada, masjid pun tak nampak muka. Itu Nabi pesan. Kau jangan over sangat, takut nanti kau tinggal terus. Jangan macam tu. Relax. Memang betul Ramadan tiap-tiap malam sembahyang sunat, tapi masuk Syawal jangan tak sembahyang sunat langsung. Takkan solat tahiyatul masjid tak boleh buat, qabliyah ba'diyah takkan tak buat, solat fajar, solat sunat sebelum subuh takkan tak boleh. Come on lah. Come on. Tadi buka makan ilmu London yang cakap putih sikit. Tu mas, tuan-tuan faham tak? Itu
Tuan-tuan jangan sesekali tarik handbrake terus. Ini kita takut. Nanti ada muka-muka yang memang takkan nampak kecuali Ramadan tahun depan baru nampak balik. Tu pun kalau ada moral. Kita tak mau macam tu. Betul Nabi pesan, ketika engkau tengah semangat, kau tengah naik, bagus, okey. Tapi ketika semangat engkau tengah menurun, Nabi pesan, faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha. Nabi kata, ketika semangat kau tengah menurun, tengah tak ada rasa masa tak belah kan, kan, maka kau kena maintain atas jalan sunnah aku, dan jangan mengikut sunnah lain ataupun lari daripada ajaran aku. Nanti kau akan musnah binasa. Maintain. Dia semangat kan, tarawih dalam Ramadan bagus, okey. Jangan sampai nanti habis Ramadan, nanti jangankan kata sembahyang sunat, Isyak pun tak sembahyang. Dan perangai macam tu bukannya tak ada, dalam Ramadan ni pun ada. Kawan dia pelik, tarawih Isyak tak nampak, tarawih duduk soh depan. Kawan dia tu lah sebelah tu Bilal, fadlan min Allah wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah. Jadi Isyak tak nampak, laju mana pintu masuk kau lompat tingkap apa. Habis mayang tanya, tadi tak nampak Isyak, tarawih baru ada. Dia kata sebenarnya Isyak bulan lain pun ada. Tarawih ni Ramadan hari kita puluh tarawih, Isyak 30 hari, 30 waktu kita potong nanti. Dia ingat Allah Ta'ala tepat sedara boleh mengejar-ejar macam tu. Jangan tu ni takut nanti, jangan kata yang sunat, yang fardu pun dia tinggal, dia tarik handbrake terus. Itu maksudnya. Dan banyak orang dah jadi macam tu. Akibat di permulaan dia terlalu beria sangat, lepas tu tak buat langsung dah. Dia bukan tak ada, macam kita sahabat Nabi ni punya semangat. Kita ingat generasi ni pupus dah. Ada zaman sekarang baru ada lagi. Tapi Malaysia saya tak dengar lah macam tu. Negara seberang lah Indonesia ada kawan-kawan kita yang macam tu. Di satu pesantren Desa Temboro, Kecamatan Karas, Jawa Timur, masa sebelum Covid itu, masuk surat khabar, masuk berita dia. Pesantren tu dia orang punya semayang tarawih 8 jam. Mula pukul 7 malam, sebab dia maghrib isyak awal. Dia mula pukul 7, habis pukul 3 pagi. Setiap malam khatam dalam tarawih. Macam mana tuan-tuan? Peterai kau jadi makmum. Syirik. Jenis tak biasa. 30 juzuk setiap malam. Bukan kata esok hujung minggu, malam ni relax panjang sikit. Tak, tiap-tiap malam. Yang muda-muda kot, yang datang tu budak-budak tahfiz, okey lah. Dah, bengkok-bengkok semua. 30 juzuk tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Berita tu cover, tunjuk dia temu ramah seorang-seorang semua. Pakcik-pakcik tu, memang ya Allah, dahsyat. 30 juzuk tiap-tiap malam. Kita start tarawih pukul 9, lebih kurang lah. Habis pukul 10, lebih kurang pukul 10. Jangan 11:30. Kalau ada tu imam cuba-cuba tarawih hari weekday siap pukul 11:30, itulah kali terakhir imam tu ditemui di muka bumi ni. Jumpalah kat tepi sungai, tepi tasik, ada terapung meninggal. Memang kena bunuh kan. Dia tak boleh panjang-panjang. Orang kita dia marah tu, mata merah. Tadi buka puasa makan bukan banyak, dia nak potong lepas ni berpanjang pula. Memang Allah tak raya tu imam tu. Memang dia marah semua. Tapi itulah kan, beza lah kita dengan. Tak, ni sajalah cerita buat semangat bagi kita yang 8 ni pun Allah, ada orang lagi hebat daripada kita. Ya, jangan bajet bagus sangat. Kan balik surau ni kan jumpa kawan-kawan mana tak boleh surau kan. Syurga. Halo, baru malam ni datang kau dah bajet syurga. Relax brother. Ada orang 30 juzuk tiap-tiap malam tu. Dia orang tu habis pukul 3 pagi, balik sahur. Kita kan habis witir tarawih kan, moreh. Dia mana ada moreh, sahur tu lah, nak dekat subuh lah. Syat lah. Mana
tuan-tuan. Tapi beza lah pula dia kontra pula dengan satu lagi pesantren Imam Bahul Hikam. Sana juga lah 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir 7 minit. Dengar kata slip disc belakang keluar surau tu. Apa tulang belakang. Saya kira ni sajalah nakal-nakal, tak ada kerja lah buat apa. PKP lepas kan tak ada kerja. Kira bila saya kira-kira dia punya Fatihah adalah YouTube pun ada. Saya kira-kira dia punya Fatihah dia 5 saat. Fatihah dia 5 saat. Fatihah kan 7 ayat. 5 saat. Kalau 7 saat tu pun rasa teruk sangat dah. 5 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya semayang je tu. Teruk lah. Betul pelik sangat. Ayat dalam amalan jangan over sangat ha? Buat padan-padan tapi maintain, buat tak tinggal. Kita senantiasa buat walau tidak keterlaluan banyak sekalipun. Takut sampai satu saat nanti malas nak buat. Betul, payah nak pergi jalan pun payah Quran tak dah jangan macam tu. Satu. Yang kedua, macam mana untuk kita nak kekal istiqamah ni, pesan untuk diri saya jugalah. Yang keduanya adalah dalam amalan semolek seafdalnya buatlah secara berjemaah. Buat secara ramai-ramai. Jangan seorang-seorang. Kebiasaan kita kalau buat seorang ni dia mengantuk. Tuan-tuan tak ingat Ramadan PKP lepas. Kalau lepas hujung-hujung dah kita PKP kan. PKP pertama dulu ni kan kita tarawih di rumah semua. Saya tak tahu lah tuan-tuan ni okey kot. Saya sendirilah jujur juga. Ya Allah mengantuknya. Saya lah imam kat kawan rumah. Saya lah. Tapi memang memang rasa mengantuk. Memang dia memang setan betul lah ya Allah. Kata kena ikat. Aduh. Dia jadi mengantuk lah. Padahal saya isteri, anak dengan mak mertua. Ada makmum kaya semai seorang. Tu pun mengantuk. Apa saya bagi salam? Kan? Kadang ada makmum belakang senyap, tak bagi salam lagi. Kan tahiyat baca takbir terlena. Ada terlena pun ada. Hantu. Rupanya patutlah mari ke masjid surau ni. Hikmah dia apa? Dia semangat. Kalau tanya tuan-tuan jujur lah, semayang di rumah dengan semayang surau atau masjid, mana lagi khusyuk? Khusyuk mana lagi? Rumah ke masjid surau? Mana? Ni masing-masing pada saya lah, rumah lagi khusyuk. Rumah kita boleh kontrol. Anak dia, TV tutup, pintu rapat, kunci, settle. Rumah sendiri kan, benda boleh ejar. Surau masjid boleh. Tengah semayang dalam hati macam semayang dekat Masjid Al-Aqsa. Israel mana pula tu tembak ada. Tak khusyuk kan? Atau kalau tak meletup, tak meracun apa pun, tuan-tuan semayang yang makmum-makmum ni khususnya yang laki-laki masa rukuk nampak kuku kaki kawan sebelah. Allah hitam ni kuku. Nak raya ni potong lah. Cekam. Apa jari tengah tak ada. Oh macam mana ni putih sikit, ni kebu. Macam mana nak khusyuk? Baik mayang seorang di rumah. Yang perempuan pun sama, mayang duduk antara dua sujud. Kadang-kadang terlekung kawan sebelah, kerana dia punya terlekung tu tersepak ke kita sebelah ni. Ambul lembutnya terlekung. Siti Khadijah lambang kita tadi. Aku sedekah ni pun tabung haji punya Malaysia. Ni tepek Malaysia belakang ada lagi. Dulu dia tabung haji dia jemaah haji. KT08. Dia pakai telekung subsidi. Khusyuk tak? Oh sedapnya. Yang laki-laki pun banyak macam tu. Tengah mayang, kawan sebelah tahiyat, angkat jari macam tu. Lepas tu duk main. Kita tengok jari dia. Besar jari dia macam tu kan.
Apa dia cari antena ke apa? Dia cari radar ke apa? Tak jumpa frekuensi ke apa? Oh, main. Masa nak tangkap tu. Tangkap. Diam-diam. Jangan gerak. Khusyuk lah. Tak khusyuk. Habis kalaulah di surau di masjid payah sangat nak khusyuk, kenapalah kita dianjurkan mari ke masjid surau? Apa sebab? Rupanya agama nak ajar kita, satu, bermasyarakat. Kenal siapa tu imam, pengurusi jawatan kuasa penduduk, kenal sikit. Kenal, jangan dah meninggal baru kenal tu imam, dah jenazah dah. Oh, ini imam. Dia pula duduk depan imam dah, masa tu dah jenazah dah baru kenal tu imam. Janganlah macam tu. Lagi, mari masjid, mari surau, dia ada vibes, dia ada gelombang, dia ada aura. Macam orang tengok bola. Tengok bola menerusi televisyen di rumah dengan pergi stadium, mana lagi semangat? Di rumah nak jerit lebih-lebih tak boleh, bini marah. Go! Jerit macam biar yang main. Kaki pangku jerit begitu orang. Yang go dia orang tu bukan awak. Yang lawan tu Kedah, lawan Perlis, awak Selangor, apa kaitan? Jadi payah tengok bola di rumah tak syok. Dia kena pergi stadium tu baru semangat. Go! Semangat rasa. Sama macam masjid, surau, majlis ilmu. Boleh tak tengok pakai ni online, yang tengok Facebook, tengok pakai apa YouTube ke apa ni? Tapi tak tahu dia tengok dalam keadaan apa? Baring, makan pahulu. Lepas tu lena. Dia tengok live ended, siaran tamat. Ni duduk sini semangat, semua dengar vibe dia lain, aura dia semangat. Semayang tarawih rasa macam malas nak bangun awak tak nak. Kan? Tengok ada acik sebelah umur 76, bengkok-bengkok bangun lagi. Allah, tangan ketul-ketul bangun semayang lagi. Aku 27, 37 takkanlah tak bangun semayang tarawih. Malu. Bangun. Nampak tak? Dia istiqamah ni, dia akan datang bila kita buat berjemaah. Dia jadi semangat. Baca Quran sama. Kau baca Quran seorang-seorang, ya Allah, tak sampai setengah muka, memuat 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalnya Quran ni. Bila nak habis. Nyok tu. Mana tadi ni? Alah, seorang memang petrai tadarus tengok. Aku baca kau tengok, aku tengok kau baca, aku tengok. Saling semak penyemak. Mana? Satu. Kedua, kalau baca Quran seorang-seorang, memang betul semua. Siapa nak tegur? Baca habis relax. Kau baca tadarus tengok. Kita baca kawan tengok, kan. Jadi tegur menegur nas, betulkan bacaan satu. Nak semangat, buat secara berjamaah. 2. Yang ketiga, macam mana nak dapat kekuatan dalam istiqamah ini? Yang ketiganya adalah jangan terlalu memaksa kalau diri sudah tidak mampu. Maksud saya macam ni, memang kita dalam Islam, ini cerita benda yang sunat-sunat tau, yang wajib. Larat tak larat kena buat lah. Jangan kira tidak ada paksaan dalam agama. Subuh ikut mana mampu. Kalau pukul 11 pagi, 11 lah. Itu memang kena cangkuk. Budak-budak je tu memang kena cangkuk kepala macam tu. Maksudnya, ini yang kita cakap ni hal-hal yang sunat-sunatnya. Yang wajib tolak tepi, itu dah memang telah pun. Nak larat tak larat kau kena buat lah. Ini yang sunat-sunat ni, kalau rasa tak berapa nak larat, tak berapa nak mampu, maka buat yang mana mampu je. Jangan dipaksa-paksa. Takut nanti dia jadi taubat lahu, tak mau buat dah. Larat. Jangan. Contoh, tuan-tuan kadang rasa mengantuk, penat. Maklumlah tahun tadi ialah 7 pusingan tawaf Bazar. Tuan-tuan ada pusing 7 pusingan tu kan. Ujung ke ini, ujung. Jadi penat. Banyak tarawih pun jadi mengantuk, jadi penat. Kalau rasa tak boleh nak teruskan, rehat sekejap. Tengok masing-masing ada botol air. Tu ada lebih dah tu. Ada lebih.
Relax, minum sekejap, relax. Jangan dipaksa-paksa. Kalau nanti nak semayang malam, qiyamul lail ni kan 10 malam akhir ni, tuan-tuan nak qiyamul lail, buat. Tapi ikut kemampuan. Kalau rasa tak mampu nak lebih lajak lagi, buat setakat mampu. 2 rakaat cukup, janji buat. Pasal kalau mengantuk ni dia tak boleh hejah dah. Dia tak boleh hejah. Dia mengantuk ni dia tak boleh hejah. Cakaplah apa pun tak boleh. Lepas tu saya kalau ceramah, saya nampak ada yang pejam, saya sikit pun tak kecil hati. Sebab saya faham dia mengantuk ni setiap orang tak sama. Sebab itu kita diajar tengah-tengah hari sunat kita tidur seketika. Dia panggil qailulah, tidur sekejap. Orang putih panggil apa? Take a nap. Tidur sekejap, 10 ke 15 minit sebelum zuhur. Sekejap tidur. Macam ni cukup dah. Baring je tu kan. Kalau mari ke surau ke, tahu nak masuk zuhur tu, baring sekejap lah. Dah tak makan kan tengah hari Ramadan, baring sekejap. Tapi jangan semua baring. Baring semua dah macam dukung, tak boleh. Dia seorang dua aja baring, jangan semua satu surau baring semua. Orang luar tengok macam duk baring kosong lah. Dia tidur sekejap. Sebab qailullah ini kata Nabi, orang yang bersahur perut dia akan lebih tahan ketika berpuasa. Orang yang qailullah tidur sekejap tengah hari akan kuat badan dia untuk berjaga di malam hari. Tu kelebihan dia, tidur sekejap. Malah Nabi sebut qailullah atau rehat sekejap tengah hari, itu saranan Nabi. Sebab kata Nabi, syaitan tak pernah rehat. Syaitan tak pernah rehat. Ini Nabi sebut ni, syaitan dia tak pernah rehat dalam hidup dia. Dia tak pernah rehat. Itu kalau tuan-tuan pernah jumpa, ada orang dia kata, oh, Ustaz, saya hidup memang workaholic, saya kuat kerja, apa rehat? Tak ada. Syaitan tak suruh. Syaitan memang tak rehat. Kita manusia, dia ada masa dia. Dia kena ada rehat-rehat. Ceramah pun dia tak boleh pop kena tembak macam, tak boleh. Dia ada masa dia kendur balik, relax, bujuk, ajar. Dia ada pandai main sikit. Dia tak boleh tembak sampai keluar memang macam tu kosong. Berat kepala basah, tak boleh. Dalam solat sebagai contoh, kalau dah mengantuk sangat, apa kata Nabi SAW? Iza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Quran ala lisani falam yadri ma yaqul falyattaji'. Nabi kata kalau kamu semayang malam, solat malam, dan di ketika engkau semayang malam tu berasa mengantuknya, mengantuk tengah semayang tu rasa mengantuk sangat. Tapi tengah mengantuk-ngantuk tu kan baca ayat Quran, semayang baca Quran kan. Nabi kata falyattaji', dia tidur. Jangan digagahkan terus semayang malam tu. Sebab kita tak tahu entah apa-apa kita baca masa tengah mengantuk-ngantuk tu kan. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abud wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abud wala antum abiduna ma'abud. Weh, bila nak habis ni asal panjang sangat kuliah ni. Maknanya kau dah ngantuk baik. Baik lepas. Kau dah ngantuk dah tidur. Dah tak payah teruskan lagi dah. Dia tidurlah senang. Sungguh sampai macam tu lah Islam ni faham. Manusia ni dia ada limit, dia ada tahap dia. Tapi kalau jenis lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur, 10 minit nak masuk maghrib baru bangun, yang tu kira qailullah ke macam mana Ustaz? Dia kira tidur sekejap yang Islam okey ke macam mana tu? Itu bukan lagi membuta atau tidur, itu namanya latihan untuk meninggal dunia. Tu dia berasa nak how the feel of the mayat. Macam itulah rasanya. Hidup semua tak hidup, bukan meninggal. Tapi nanti tuan-tuan, masa nak balik kampung, ini pesanan mesra lah. Masa nak balik kampung nanti, masa memandu pun sama. Kita kan puasa perut kosong. Memanglah musafir tak tahulah kot sayang lah kot nak untuk tak berpuasa tu kan.
Tapi biasanya kita puasa juga, walau tengah hari drive pun kosong, dia mengantuk kan. Hati-hatilah dengan satu pengguna jalan raya paling ramai sekali. Apa dia? Siapa tahu? Micro sleep. Micro sleep sikit pun tak ada kaitan dengan microwave. Microwave tu yang kita guna pagi-pagi sahur untuk panas lauk kan. Micro sleep ni iaitu rasa mengantuk. Bukan rasa mengantuk lagi dah. Dia terlena between antara tempoh 30 saat. Dia tak lama. Dia micro sleep. Dia sekejap sangat, 30 saat. Tapi dalam tempoh 30 saat tu kita sebenarnya tak sedar. Tangan memang pegang steering tapi macam tak pegang. Mata tu celik sebenarnya, tapi sebenarnya lena dalam celik. Faham tak? Itulah micro sleep. Faham tak? Celik tapi lena. Faham tak? Macam tuan-tuan sekarang lah ni, banyaknya saya tengok ni. Tak faham pula. Dia tengok saya daripada tadi apa gelak pun tak. Dia tidur tu, dia micro sleep. Ustaz Fairly baik dah. Malam-malam buku takkan tak boleh. Tak tahu bila lagi jumpa. Dia tu kadang orang rumah kita dia duduk marah, tidur. Mana dia tidur? Tak pejam. Memang dia tak pejam. Mata celik tapi dia tidur sebenarnya. Boleh terbabas sampai 300 meter. Tu yang masuk lorong orang terjun. Na'udzubillah lah. Hati-hati. Lepas tu tuan-tuan, sebelum nak tolak, nak memulakan perjalanan jauh atau dah memulakan sekalipun, masa mengantuk, elok berhenti tepi, tidur je. Tidur sekejap. Tidur. Kalau tak Ramadan, boleh lah buah kacang lah, kacang rebus lah, buah potong, buah asam banyak-banyak. Asam banyak pun cirit juga. Tapi tak tahulah buatlah apa yang patut, janji hilang mengantuk. Tidak tuan-tuan, bahaya. Dia sangat berbahaya. Tapi saya sendiri secara peribadi, ada satu benda yang menghilangkan mengantuk saya selain daripada tidur. Ini cerita lama dulu masa baru kahwin. Kita bawa kereta, kita drive. Jadi mengantuk, orang lelaki ego kan. Dia mengantuk, dia tak mengaku dia mengantuk. Padahal koyak dah mata tu kan. Steering rapat ke dada dah. Mengantuk kan. Orang rumah kita, apa mengantuk? Jangan anak kata, oh ya. 2-3 kali macam tu, dia kata macam ni lah. Berhenti tepi bang, naik dia bawa. Dia nak tolong bawa. Kita seronok lah. Baru kahwin, tak kenal lagi cara dia bawa macam mana, tak tahu lagi. Dia tolong bawa. Sekali dia pegang steering tuan-tuan, kita yang suami duduk sebelah. Tak mengantuk ah. Tak mengantuk. Cerah masa depan. Cerahnya dunia, luahnya alam ni, ya Allah. Baru nampak sembok tu nampak. Ipoh, nampak. Kuala Kangsar, nampak. Ya Allah, terang. Luahnya dunia ni. Ya, lori. Yang lori. Sayang, lori. Abang, lori tu jauh lagi. Yalah, tapi itu cara dia. Tetap nak bagi rumah bawa. Tapi saya rumah dia tu lah. Dia bawa, makin lama dia bawa, makin perlahan. Dia kata pasal apa pula ni? Dia tekan minyak, tapi macam meraung tu. Tapi tak berapa nak pergi sangat. Rupa handbrake tak turun. Ya Allah. Handbrake tak turun. Memang start pada tu tobat lahum dah. Tak apalah saya, abang je lah bawa. Sampai hari ni saya yang bawa. Dan tak ngantuk lagi dah kalau dia open nak bawa. Seronok kenang-kenangan kita dulu zaman-zaman kan. Tapi walau bagaimanapun, semoga 3 tips yang saya tinggalkan itu bermanfaat. Pertama, jangan terlalu melampau. Kedua, kita dalam amalan kita jangan buat seorang-seorang berjamaah. Dan yang ketiganya tadi apa? Jangan dipaksa-paksa. Sebelum berakhir, saya nak war-warkan juga pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia sebenarnya ada menganjurkan program Free Meals on Wheels. Tuan-tuan kalau ada nak bagi sumbangan di saat-saat akhir ni, pusingan akhir Ramadan, tuan-tuan bolehlah pergi ke laman web Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yang mana yayasan ni salah satu daripada program dia dalam Ramadan ni, dia ada food truck. Dia pergi hantar makanan untuk orang-orang yang
asnaf yang memang ada yang orang susah tak ada kenderaan tapi nak buka puasa pun kadang dia susah dah lah susah, anak pula OKU apa kan. Jadi dengan sumbangan tu nanti tuan-tuan online je sekarang ni, dia akan datang ke rumah-rumah orang tersebut dan diberikan sumbangan iftar berbuka puasa punya juadah lah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia tu kita boleh tengok insya-Allah. Tuan-tuan, sampai di sini sajalah sembang-sembang kita, mudah-mudahan bermanfaat dan moga ada rezeki kita jumpa pada tahun hadapan pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna wa ballighna lailatul qadar. Allahumma ij'al fi hadhihi al-lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il maghdudin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Masukkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang bertuah, orang-orang yang diterima amal-amal kami ya Allah. Dan jangan jadikan kami di kalangan orang-orang yang celaka, yang tidak diterima amal-amal ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pihak Surah An-Nur. Moga Allah Ta'ala terima amal-amal kita semua di sepanjang bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.